SOP masuk ke sekolah. Setibanya di pintu masuk, pelajar akan disambut oleh kaunselor-kaunselor, guru bertugas dan pentadbir. Berilah salam dan hormat kepada mereka. Ini adalah dua pintu masuk sekolah untuk pelajar, iaitu pintu A dan pintu B. Pintu A untuk pelajar yang akan transit di dalam dewan dan gelanggang terbuka, manakala pintu B untuk pelajar yang akan transit di kantin. Seterusnya adalah SOP pemeriksaan suhu badan. Pelajar wajib memeriksa suhu badan dan selepas itu mensanitasi tangan. Pelajar perlu ingat bacaan suhu badan dan maklumkan kepada guru subjek waktu pertama untuk direkodkan dalam fail suhu badan. Seterusnya adalah penerangan laluan pergerakan pelajar masuk ke sekolah. Pelajar akan masuk ke sekolah dan wajib mengikut laluan yang telah ditetapkan mengikut kedudukan kelas masing-masing. Gambar yang dipaparkan ini adalah laluan pergerakan dari pintu masuk ke tempat transit dan ke kelas. Ini adalah pergerakan pelajar transit di gelanggang terbuka. Pelajar akan masuk melalui pintu A dan terus lalu di hadapan dewan sekolah menghala ke gelanggang terbuka. Guru subjek waktu pertama akan membawa pelajar naik ke kelas melalui laluan hadapan dewan sekolah dan melalui tangga 1 untuk ke kelas masing-masing. Ini adalah pergerakan pelajar yang transit di dalam dewan sekolah. Pelajar akan masuk melalui sebelah kiri pintu B dan terus ke pintu bahagian tepi dewan sekolah. Guru subjek waktu pertama akan membawa pelajar naik ke kelas melalui pintu yang berdekatan dengan blok C untuk kelas di blok C dan pintu berdekatan dengan blok D untuk kelas di blok D. Ini pula adalah pergerakan pelajar yang transit di kantin sekolah. Pelajar akan masuk di sebelah kanan pintu B dan lalu mengikut laluan ke kantin sekolah. Guru subjek waktu pertama akan membawa pelajar naik ke kelas melalui tangga 2. SOP bilik darjah. Pelajar perlu beratur sebelum masuk ke kelas dengan mengekalkan penjarakan fizikal 1 meter. Pelajar wajib mensanitasi tangan apabila masuk ke kelas. Sanitasi tangan akan disediakan di setiap kelas. Pelekat nama pelajar telah ditampal pada bahagian atas meja dan juga di bahagian kerusi. Pelajar dilarang menukar tempat duduk tanpa kebenaran guru tingkatan. Pelajar perlu sentiasa memakai face mask semasa di dalam kelas. Pelajar yang ada batuk dan selsema diwajibkan memakai face mask. Proses pembelajaran dan pemudahcaraan yang dijalankan wajib mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Seterusnya adalah SOP tempat basuh tangan.
pelajar perlu sentiasa mengamalkan kebersihan dengan mencuci tangan mengikut cara yang betul. Pihak sekolah telah menyediakan sinki di setiap aras kelas masing-masing. Oleh itu, pelajar tidak perlu pergi ke tandas untuk membasuh tangan. SOP masuk tandas. Bagi murid yang ingin ke tandas, mereka akan memakai pas kebenaran ke tandas yang digantung di hadapan kelas. Pelajar wajib menggunakan laluan khas yang telah ditetapkan untuk ke tandas. Apabila murid sampai ke tandas, murid perlu menggantung pas di tempat yang telah disediakan di luar tandas. Hanya 5 pelajar sahaja dibenarkan berada di dalam tandas pada satu masa dan pelajar wajib mengekalkan penjarakan fizikal 1 meter. SOP masuk tandas tertaluk kepada semua pelajar. SOP kantin sekolah. Pelajar tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Pihak kantin akan mengambil pesanan makanan dari kelas ke kelas menggunakan borang pesanan makanan. Ketua kelas akan turun ke kantin pada waktu rehat mengambil makanan yang sudah dipesan. SOP di bilik isolasi. Pelajar yang mempunyai gejala-gejala seperti batuk, selsema dan suhu melebihi 37.5 darjah akan ditempatkan di bilik isolasi. Bilik isolasi adalah tempat pelajar menunggu penjaga datang untuk membawa pelajar pulang ke rumah. Hanya 2 pelajar yang bergejala sahaja dibenarkan berada di dalam bilik isolasi dalam satu masa. SOP di bengkel dan makmal. Semua bengkel dan makmal perlu menyediakan cecair sanitasi untuk kegunaan pelajar dan guru. Pembantu makmal akan membawa pelajar ke bengkel atau makmal. Bilangan pelajar dalam satu masa hendaklah tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Pelajar perlu mengikut kedudukan yang telah disediakan di dalam bengkel mengikut SOP. Pintu dan tingkap hendaklah dibuka supaya dapat menghasilkan pengudaraan yang baik. SOP di bilik guru. Kedudukan meja guru di dalam bilik guru telah disusun mengikut SOP yang telah ditetapkan. Guru-guru perlu mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter apabila berurusan dengan guru yang lain. Bilik guru akan disanitasi secara berkala setiap hari untuk memastikan kebersihan ruang kerja terjamin. Ini adalah penerangan laluan pergerakan pelajar keluar sekolah. Pelajar hendaklah mengikut laluan pergerakan yang telah ditetapkan semasa pulang ke sekolah dengan mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter. Untuk kelas di Blok A, pelajar akan turun menggunakan tangga 2 dan melalui susul di sebelah tepi kantin sekolah. Pelajar akan lalu laluan di hadapan koperasi
dan keluar melalui pintu B. Untuk di kelas di blok B pula, pelajar akan turun menggunakan tangga 1 dan melalui susur di hadapan bilik isolasi dan keluar melalui pintu A. Untuk kelas di blok C, pelajar akan turun menggunakan tangga utama blok C. Seterusnya, pelajar akan menggunakan laluan di bahagian tepi dewan sekolah dan keluar menggunakan pintu pagar utama. Sama juga untuk kelas di blok D, pelajar akan turun menggunakan tangga utama blok D. Seterusnya menggunakan laluan di bahagian tepi dewan sekolah dan keluar menggunakan pintu pagar utama. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita semua perlu bersama-sama untuk membendung virus COVID-19 ini. Pastikan kita sentiasa menjaga penjarakan fizikal 1 meter dan sentiasa menggunakan pelitup muka. Okey, sekian, terima kasih.